Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang mengikuti secara langsung forum petang ini di laman Facebook Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS. Sekali lagi kita bertemu pada minggu ini selepas kita berdiskusi dengan topik yang cukup menarik dan juga penting minggu lepas, forum warga emas berkaitan dengan vaksinasi warga emas, selamatkan warga emas divaksinasi. Dan minggu ini kita bertemu sekali lagi dengan topik yang juga cukup penting dalam situasi kita sedang berdepan dengan PKP penuh 3.0 ini, yang sering diperkatakan setiap minggu, saban hari, saban waktu berkaitan dengan PDPR, cabaran dan juga keberkesanannya. Jadi hari ini kita mengundang dua lagi tetamu yang cukup istimewa untuk kita sama-sama berdiskusi dan mendapatkan dan juga mencerap pelbagai info dan juga maklumat untuk kita sama-sama memperbaiki ataupun menambah nilai dalam kita sama-sama memantau proses PDPR membabitkan anak-anak ataupun siapa saja yang dalam penjagaan kita. Dan paling penting dalam keadaan tempoh PKP yang buka kuasa sekarang ini, kita perlu ambil maklum tentang bagaimana untuk kita memantapkan lagi pemantauan kita terhadap anak-anak tentang proses pembelajaran dan juga pengajaran di rumah ini. Dan sebelum kita teruskan berdiskusi dengan dua panel kita yang sudah sedia menanti ini, saya mohon kepada para penonton, seperti biasa kita share untuk lebih banyak lagi ataupun lebih ramai lagi rakan-rakan Facebook kita dapat mengikuti forum kita pada petang ini untuk sama-sama kita dapat manfaat daripada hasil diskusi kita pada petang ini. Terima kasih kepada anda sekali lagi kerana terus setia bersama dengan Forum YAWAS. Dan saya tak nak berbuang masa lagi sebab dua panelis kita ni banyak sangat idea, banyak sekali idea yang nak dikongsikan hari ini. Kita bersama dengan panel jemputan khas kita yang pertama, seorang bekas guru besar yang kabarnya handal melukis, cikgu ya, yang kini menggalas jawatan sebagai ketua program 2 di Genius Kurnia, bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Cikgu Ahmad Firdaus bin Abdullah Taharin. Apa khabar cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mio. Sihat dia. Kabarnya baru lepas vaksin semalam 2 hari lepas. Memang teruk. Teruk dia dia punya punya teruk. ni, kesan sampingan. Saya ni tak tahu lagi cerita je. Saya baru vaksin pukul 10 pagi tadi. Tak tahu lagi Okay. bagaimana kesannya tu. Kita setakat ini belum lagi lah. Kata orang demam ke lenguh ke belum. Lapar tu je. Lapar tu je. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan seorang lagi tetamu yang juga istimewa, ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama, Yang Berhormat Puan Jamaliah binti Jamaluddin. Apa khabar YB? Khabar baik, Mia. Saya bekerja di Bandar Utama tapi tak berkesempatan jumpa dengan YB. Apapun, seronok berjumpa petang ini. Kita akan berdiskusi dengan topik yang cukup menarik sekali. Baiklah, kedua-duanya kita akan berdiskusi tentang PDPR, cabaran dan juga keberkesanan. Kita mulakan topik petang ini dengan saya ajukan soalan kepada cikgu. Baiklah, cikgu, kita faham keadaan PDPR ini banyak sekali ya. Kalau kita boleh senaraikan boleh ubahnya, selain daripada guru dan juga murid, kita juga lihat aspek ibu bapa, aspek peranti, aspek liputan telekomunikasi kita dan sebagainya. Jadi ini antara pemboleh-pemboleh ubah yang kita lihat mempengaruhi keberkesanan PDPR ini. Dan minggu lalu juga saya sempat menemubual Menteri Pendidikan kita. Dia juga sebutkan ataupun menjelaskan PDPR dengan lebih terperinci lagi. Selain pada menggunakan peranti, ada juga inisiatif daripada cikgu-cikgu pergi terus ke rumah murid, ini juga diklasifikasikan sebagai PDPR. Tapi pada pandangan cikgu sendiri tentang situasi berkaitan PDPR ini, bagaimana cikgu melihat keadaan semasa PDPR? Okey, dia macam ni Mio. Memang di kali ini kita boleh katakan memang mencabar. Saya tak nafikan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang bapa yang kena menangani PDPR ni di rumah sendiri di kala ini, tetapi dia masih boleh diurus. Seperti mana yang Mio sedia maklum, kita ada pelbagai bentuk PDPR, okey, dan dalam konteks ibu bapa dan juga sebagai seorang pendidik, InsyaAllah cabaran ini boleh kita tangani bersama jika kita sebagai pendidik mengetahui kita punya klien ni apa cabaran terbesar mereka. Adakah daripada segi gadget, daripada segi lokaliti, daripada segi talian internet misalnya kan. Sebab kita ada pelbagai cara, kita ada online, offline dan juga offset. Yang penting sebagai pendidik kita kena pasti dulu anak murid kita ni berada di tempat bagaimana dan apa approach yang terbaik untuk kita sampaikan ilmu kepada mereka. Yang penting kerjasama antara ibu bapa tu dia kena ada. Dia tidak boleh kita pihak sekolah dia simply kata kena buat Google Meet, kena buat Zoom, kena buat online, tetapi pelajar kita sedangkan gadget terpaksa berkongsi kan. Jadi yang paling penting sekali ialah kita kena pasti
keupayaan anak murid kita, apa yang mereka ada, apa yang ibu bapa tu mampu sediakan untuk anak mereka, dan kerjasama yang macam ni lah yang boleh membantu PDPR itu tercapai objektif dia. Okey. Dan satu lagi, anak-anak murid kita ni disuka kalau cikgu-cikgu dia sentiasa bertanya khabar. Jadi tak kisah apa jua cara sekalipun, yang penting bila ada cikgu, ilmu tu walaupun tak mampu nak disampaikan 100% seperti mana dalam kelas, tapi insyaAllah dengan approach-approach yang saya telah nyatakan tadi tu, insyaAllah murid tu dia akan lebih rasa dekat dengan guru dan lebih mudah untuk dia menerima ilmu. Itu saja, Mia. Saya tak dengar. Mia tak dengar. Saya tengah fikir masalah saya ke? Sorry. Okey, saya pasti cikgu mencerap pelbagai maklumat lah, selain pada cikgu bertindak sebagai cikgu, cikgu juga seorang bapa yang melihat proses ini, memantau bagaimana anak juga dalam proses PDPR. Kita akan tanyakan banyak lagi cikgu yang berada di lapangan. Kita nak balik kepada YB. Bagaimana agaknya pandangan YB melihat kaedah pelaksanaan PDPR ini? Saya pasti YB di pusat khidmat menerima pelbagai juga info atau maklumat aduan dari rakyat tentang mungkin mereka-mereka yang berdepan dengan gangguan atau masalah untuk melaksanakan PDPR ini. Mungkin YB boleh kongsikan pandangan YB? Okey, jadi saya akan mungkin kongsikan pandangan saya berdasarkan seorang berbuat dasar dan polisi lah. Semestinya kita dapat melihat, terutamanya pada keadaan kini dengan ada pandemik dengan COVID-19, pelaksanaan ini memang penting kerana kita perlu ada alternatif terhadap pembelajaran, iaitu pembelajaran ketika norma baru. Kerana risiko juga sangat tinggi untuk pelajar, terutama juga untuk para pengajar sekiranya kita masih dalam pengajaran jenis fizikal. Satu lagi yang saya ingin bangkitkan adalah sistem pendidikan negara memang seharusnya lah ke arah pengajaran dan pembelajaran yang dipandu melalui teknologi digital. Kerana di negara-negara lain juga yang lebih maju, juga mereka sudah pun memulakan perkara ini untuk mendapat satu pendekatan yang lebih fleksibel dan juga lebih interaktif. Jadi kita perlulah mendakap dan menerima teknik pembelajaran baru seperti ini, di mana ada peningkatan dalam penggunaan teknologi komunikasi seperti Google Classroom, Zoom dan sebagainya. So perkara-perkara ini memang dia dapat membawa kesan yang positif, tetapi juga ada cabaran-cabaran yang sangat kritikal yang kita harus bincangkan. Mungkin pada hari ini juga kita boleh memberikan kesedaran apa jenis cabaran yang wujud pada ketika ini. Satu cabaran yang sangat kritikal yang dapat kita lihat adalah keciciran murid dalam pelajaran. Ya, kita tidak boleh nafikan sekiranya kita tidak mempunyai dasar ataupun polisi yang bagus yang boleh support lah pembelajaran di rumah ataupun pembelajaran menggunakan atas talian ini, dia akan wujud ketidaksamaan dalam sistem pendidikan. So saya bagi contoh, sebagai contoh kita dapat melihat sehingga kini mungkin angka ini adalah angka yang saya dapat cari, terdapat lebih dalam 600,000 murid yang menerima rancangan makanan tambahan. Ini bermaksud terdapat begitu besar jumlahnya para pelajar ataupun murid yang tidak berkemampuan untuk memiliki peranti. Kerana mereka mungkin memang tergolong daripada keluarga B40. Jadi peranti seperti komputer riba termasuk tablet lah, murid ini akan mempunyai kengkangan kerana isu kewangan. Dan juga bukan sahaja peranti, mungkin juga kawasan rumah tiada akses internet. Yang baru-baru ini kita dapat lihat memang ada berita tentang bagaimana seorang pelajar terpaksa berjalan jauh lah dan sebagainya untuk mendapatkan akses kepada internet dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini dia akan mengakibatkan penggunaan terhad bagi keluarga yang tidak berkemampuan, juga sekiranya seperti yang apa yang dibangkitkan oleh Cikgu Firdaus tadi, sekiranya dalam keluarga ini mempunyai beberapa orang anak. So dia ada abang, ada adik dan sebagainya. Dan sekiranya mereka perlu menghadiri kelas pada masa yang sama dan masa yang telah ditetapkan dan mereka tidak mempunyai peranti yang mencukupi, itu juga akan menyebabkan kesukaran
untuk murid menyertai kelas yang telah ditetapkan itu. Dan ini merupakan cabaran-cabaran yang agak kritikal kerana ianya something that the government have to address. Bagaimana kita boleh memastikan para pelajar ataupun murid dapat menerima pendidikan yang sama pada ketika ini di mana mereka mungkin mempunyai cabaran tidak mempunyai peranti yang mencukupi, yang berkualiti dan juga akses kepada internet. Of course juga terdapat isu-isu lain lah seperti kesukaran untuk guru memantau ataupun menguasai komunikasi pada kelas secara atas talian. Kerana sebelum ini memang guru memang sudah biasalah dengan kelas fizikal dan sebagainya. Jadi dia mungkin mengakibatkan pelajar kurang jelas ataupun celaru. Itu adalah cabaran juga, tetapi yang kritikal adalah adakah sistem ataupun cara pembelajaran sebegini akan mewujudkan kececeran. Itu adalah yang kritikal. Jadi sebagai kesimpulan daripada soalan ini, saya rasa memang adanya cabaran tidak bermaksud kita tidak seharusnya melaksanakan PDPR. Kerana PDPR ini memang harus dilaksanakan. Sekarang memang kita tidak mempunyai cara lain. Tetapi persoalannya adalah bagaimanakah kerajaan, tidak kira kerajaan negeri ataupun persekutuan, bagaimana kita mahu menyelesaikan isu dan perkara ini. Ini merupakan satu persoalan yang mungkin kita boleh bincangkan, terutamanya PDPR ini sebenarnya tergolong dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sejak tahun 2013 sehingga sepatutnya tahun 2025. Jadi dalam garisnya dia telah menggariskan bahawa sepatutnya pelajar mempunyai peluang mengikuti pendidikan meskipun mereka tidak dapat hadir ke sekolah dan juga akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri. Jadi apakah status kita sekarang apabila berdepan dengan pelan pendidikan ini? Adakah kita dalam pencapaian yang boleh melihat keberkesanannya pada tahun 2025? Itu juga persoalan yang perlu kita jawab. Baik, kepada anda yang baru saja menonton, kita sedang berbincangkan tentang PDPR, cabaran dan keberkesanan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup hebat hari ini. Dan jangan lupa untuk terus share, pada yang baru saja masuk tu jangan lupa tekan butang share supaya lebih ramai dapat manfaat perbincangan kita hari ini. Kita baru saja bermula, kita nak terus ajukan soalan kedua kepada Cikgu Firdaus. Baik Cikgu, pastinya ramai di antara rakan-rakan guru ataupun golongan pendidik yang rapat ataupun sekitar menyuarakan pelbagai pandangan apa yang mereka depani, apa cabaran-cabaran yang mereka hadapi untuk menjalankan PDPR ini. Saya pasti dari pihak pelajar juga beberapa ada masalah mereka tersendiri, tapi di pihak guru sendiri apa yang sering dilaporkan ataupun dibincangkan dalam kelompok guru ni Cikgu? Alright. Pada tahun lepas waktu saya masih lagi berada di sekolah, saya pun terlibat dalam PDPR secara langsung kerana saya juga mengajar mengambil subjek sains waktu tu. Saya mengajar tahun 1 dan tahun 2. Just imagine kanak-kanak yang kecil macam tu tiba-tiba sebelum ni belajar secara fizikal, tiba-tiba perlu berubah angin daripada secara fizikal online dan juga secara offline. Jadi apa yang saya dapat lihat melalui pengalaman saya sendiri dan juga pengalaman rakan adalah dari segi peralatan. Ialah sesiapa pun tak pernah jangka benda ni akan berlaku. Jadi kita punya persiapan ketika itu sangat berbezalah dengan sekarang. Dan alhamdulillah saya percaya rakan-rakan guru, pendidik semua pun dah mula orang kata hampir setahun ni dah mula menyediakan peralatan yang sepatutnya untuk melaksanakan program PDPR ni. Dan yang mungkin kita sentiasa ada isu buat masa sekarang adalah talian internet yang stabil. Okey, itu bergantung kepada tempat di mana kita berada dan anak murid kita berada. Yang itu kita memang sentiasalah berhubung dengan pihak yang berkenaan agar talian internet ini dapat dipertikaikan agar PDPR itu dapat berjalan kalau kita memilih secara online. Tapi walaupun dengan dua kekangan yang saya boleh katakan sebagai kekangan utama tersebut, gadget dengan talian internet tadi, rakan-rakan guru saya percaya diorang dah melakukan yang terbaik dan mereka dah berkongsi amalan terbaik yang mereka dah laksanakan tu dengan rakan-rakan yang lain. Kalau Mio, YB dapat tengok di sosial media, ramai rakan-rakan guru yang dah share, dah kongsikan cara yang mereka approach anak-anak murid
tak dapat secara dalam talian, mereka hantar. Kalau di Sabah Sarawak mereka buat secara berkelompok ataupun offsite, maknanya anak-anak murid tu dikumpul satu tempat, cikgu pergi mengajar. Sampai begitu tahap sekali kita punya rakan-rakan pendidik semata-mata nak memastikan anak murid kita dapat yang terbaik. Okey. Walau bagaimanapun kita percaya pada akan ada inisiatif-inisiatif daripada pihak kerajaan untuk membantu agar para pendidik dapat melaksanakan lebih dan dapat memberikan lebih kepada anak-anak murid kita. Saya juga sangat berbesar hatilah apabila melihat rakan-rakan guru kita disentiasa fleksibel daripada segi masa. Sebelum ni kalau kita kan sekolah 7.30 sampai 1.30 ataupun 12.30 sampai pukul 6.30 petang kelas kan. Tapi pada waktu pandemik ni PDPR masa ni memang akan jadi satu isu yang sangat besar. Tapi kita kena sentiasa fleksibel. Okey, ada anak murid yang macam YB pun cakap tadi, satu keluarga peranti ada satu. Tapi 5 orang kena masuk kelas. Jadi cikgu tu dia memang inilah pengorbanan seorang guru kan, kena sentiasa fleksibel, nak kena jaga anak sendiri, lepas tu nak kena buat PDPR juga. Tapi saya percaya dengan ada kerjasama antara ibu bapa kan, kita sentiasa berkomunikasi, insya-Allah kekangan-kekangan ni kita dapat atasi secara bersama. Alright, okey, saja. Mio tak dengar, Mio. Kita dah lihat PDPR ini dah lebih tempoh setahun dan saya pasti guru-guru dari tempoh kata orang bertatih dulu sekarang ni dah steady dah lah untuk menjalankan PDPR ni. Dah banyak pelbagai kreativiti kita lihat, ada yang dah start share di media sosial apa yang mereka garapkan dalam bentuk video, kreativiti mereka kan, dan ini saya kira bila dikongsi-kongsikan tu manfaatnya kepada guru lain juga dan juga kepada anak-anak murid di sekolah yang lain juga. Tapi bagaimana kita lihat dari aspek macam cikgu sebutkan tadi, ada dalam kalangan pelajar yang adik-beradiknya ramai berkongsi berkongsi peranti, dari segi kedatangan ataupun kehadiran mereka ke sesi kelas ini, cikgu lihat secara rawak ataupun secara umumnya adakah boleh kita sebutkan sebagai memuaskan ataupun kita bimbang yang disebutkan mereka ni tercicir daripada kelas untuk tempoh yang lama sebab kita sukar untuk memantau disiplin mereka ni. Kalau secara umum ni cikgu lihat bagaimana? Okey, macam ni. Komitmen pelajar. Okey, macam ni. Saya pun sebagai seorang bapa kan, kena bekerja daripada rumah, kadang-kadang kena datang ke ofis pejabat. Okey. Bila masa saya kena ke rumah untuk melaksanakan PDPR bersama dengan anak saya, okey, apa yang saya nampak ni adalah satu, komitmen ibu bapa lah. Walau bagaimanapun komitmen ibu bapa tu dia kena hadir bersama dengan komunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru. Sebab guru dia tidak tahu apa yang berlaku di rumah. Jadi adalah sangat baik kalau ibu bapa dan pendidik dapat bekerjasama dalam hal ni untuk memastikan PDPR tu benar-benar dapat melibatkan anak. Sekarang ni memang ibu bapa berperanan besar sebagai facilitator. Saya tak kata ibu bapa mengambil alih peranan pendidik. Guru memang itu pastinya tak boleh. Even saya sendiri pun sebagai guru, saya tak mampu nak ajar anak saya. Sebabkan approach yang berbeza dengan guru yang sebenar kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah satu, berkomunikasi lah. Okey, berkomunikasi antara ibu bapa dengan pendidik untuk tengok, lihat okey, kekangan apa yang ada, yang wujud. Sebab sama macam saya cakapkan tadi sebentar tadi yang saya jelaskan tadi pasal gadget tadi kan, pasal talian internet. Jadi guru boleh plan apa yang terbaik untuk anak murid mereka. Walaupun mungkin ada yang berkata anak murid dia tak terlibat, mungkin separuh sahaja yang datang. Mungkin betul sebab online classes hanya mampu cater sesetengah pelajar saja. Mungkin ada pelajar yang tak mampu nak capai. Tapi pelibatan sebenarnya ada kalau kita wujudkan pelbagai approach. Yang macam saya cakap tadi, online kita boleh buat Google Meet, kita boleh buat Zoom. Tapi ada yang anak murid yang tak boleh, kita go for offline. Kita hantar task, bukan sekadar kerja rumah, tapi kita bagi satu task yang mana dalam tu ada
langkah-langkah yang anak murid ini perlu buat ketika berada di rumah tanpa Ya. perlukan gadget. Itu secara offline. Buat masa ni PKP tak bolehlah nak buat offside, cikgu datang ke rumah apa semua kan. Tetapi benda tu sebenarnya kita para pendidik kena kreatif dan ibu bapa jangan malu-malu untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah sebab kita tak mampu nak call seorang-seorang tanya apa semua kan. Kalau ada masalah jangan segan kita berkongsi dengan guru supaya guru boleh plan yang terbaik untuk anak murid. Sebab buat masa sekarang ni dalam tempoh pandemik ni kita kena sama-sama jadi kreatif dan kita kena ada sama-sama ada toleransi antara satu sama lain. InsyaAllah benda-benda macam ni boleh dicapai, boleh kita selesaikan kalau ada komunikasi dan kerjasama insyaAllah. Dan saya juga pasti selain daripada sesi di Google Meet ataupun apa-apa platform sesi kelas ni berlangsung, sesi seterusnya juga berlangsung tanpa henti juga di grup WhatsApp masing-masing cikgu kan? Betul. Ini proses berterusan sepanjang hari. Tapi okey, ada follow up. Ya, sikit sebelum kita ke YB, cikgu, mungkin cikgu boleh gambarkan sikit lah. Kita pun nak tahu ketika mana sekolah dibuka sekejap hari tu, apa sebenarnya yang digambarkan? Mungkin cikgu sendiri mencerap respon dari murid-murid, daripada rakan-rakan, apa perasaannya di waktu tu? Dia punya keterujaan tu saya susah nak cakap, macam seolah-olah macam hari pertama hari raya tau. Dia punya meriahnya, terujanya guru nak berjumpa dengan anak murid, murid nak berjumpa dengan guru, nak berjumpa dengan rakan-rakan. Sebenarnya memang kita tak nafikan bahawa PDP secara face to face adalah sangat baik. Compare dengan secara dalam talian sebab kita nak human touch. Dan human touch tu walaupun dalam tempoh PDPR kita masih lagi boleh sampaikan dengan cara orang kata call. Kadang-kadang anak murid kita ni lah nak dengar suara kita, voice note kita ada kan, jadi kita boleh sampaikan voice note. Kalau kita tak boleh, mungkin diorang tak ada gadget yang proper, dengan nota ringkas yang ada nama anak murid, contohnya kepada Ali buat kerja rumah ni elok-elok, tampal, anak murid tengok dia akan rasa macam wah teruja, cikgu dia ingat dia. As simple as that, kita boleh manfaatkan walaupun apa saja yang ada, janji human touch tu tetap ada dan insya-Allah anak murid kita pun akan sentiasa naklah mengikuti PDPR ni, tak kisah waima apa kekangan yang ada insya-Allah. Okey, kepada yang sedang menonton, kalau ada dari kalangan ibu bapa ke pelajar ke cikgu ke, boleh kongsikan di ruang komen tu apakah kesan anda untuk menantikan sesi persekolahan kalau dibuka kembali nanti insya-Allah. Baik, YB, kita nak beralih ke kawasan setempat lah. Kita lihat dengan skop yang agak kecil sikit di kawasan YB sini, Bandar Utama. Saya lihat Bandar Utama ni kalau secara umumnya tak ada masalah gangguan internet atau sebagainya, tapi mungkin ada isu-isu lain yang YB terima aduan ataupun sebagainya, dan apa yang YB telah pun lakukan, usaha dari pihak YB ataupun pejabat khidmat YB sendiri untuk menambah baik keadaan pelajaran di rumah kepada golongan-golongan sasar khususnya B40 ini, YB. Terima kasih Mior. Jadi memang seperti apa yang Mior telah katakanlah, memang di Dom Bandar Utama mungkin keadaan tidak secabar berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain kerana dia memang terletak di kawasan Bandaraya. Jadi apa yang berlaku juga, keadaan sekolah di sekolah-sekolah yang berlainan dia mempunyai cabaran-cabaran yang berbeza. Jadi memang dari masa ke semasa kita akan memberikan sumbangan dana terus pada sekolah yang meminta bantuan kerana mereka meminta bantuan berdasarkan keperluan sekolah itulah. Jadi kita membantu daripada segi begitu, menambah baik keadaan melalui cadangan dan juga pandangan daripada sekolah masing-masing. Jadi sebenarnya pejabat saya juga dalam perancangan supaya kita dapat memberikan bantuan daripada segi sama ada perlukah kita menambah untuk membelikan peranti ataupun subsidi untuk internet sebagai contoh. Tapi masih dalam perbincangan kerana sebelum ini kita memang sedang menunggu maklum balal dan berita daripada pihak kerajaan negeri Selangor tentang inisiatif-inisiatif yang dapat membantu murid dan pelajar yang terutamanya terlibat dengan PDPR pada keadaan ini, sebab kita pun tidak mahu bertindih dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Dan baru beberapa hari lepas pada 22 Jun
memang Menteri Besar telah mengumumkanlah pakej ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor yang saya nampak menarik. Saya ambil peluang ini juga untuk menggabarkannya kepada warga Selangor yang mungkin sedang menonton kewujudan inisiatif ke-13 dan ke-14 di mana data internet akan diberikan subsidi oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada B40 dan juga M40. Jadi ke-13 ini fokus kepada B40 seperti yang Mio tanyakan tadi. Saya akan terangkan itu terlebih dahulu lah, yang itu yang paling penting untuk golongan B40. So cadangan kerajaan negeri adalah sepatutnya kadar dalam RM35 sebulan akan dimaklumkan, tetapi kita akan memberikan subsidi sebanyak RM20 sebulan. Oleh itu dalam tempoh 12 bulan ini adalah cadangan Kerajaan Negeri Selangor, sebab biasanya apabila kita melaksanakan inisiatif ataupun insentif, dia dalam tempoh setahun lah. Pada tahun hadapan dia mungkin ada pengumuman yang lain. Jadi dalam tempoh 12 bulan ini penerima untuk skim ini mereka hanya perlu membayar RM15 sebulan untuk internet. Jadi kaedah pelaksanaan masih dalam pra pelaksanaan. Saya cuma umumkan yang ini bukan yang telah fully confirm lah, tetapi warga Selangor mungkin boleh expect this is gonna happen. So peruntukan dia juga banyak, diperuntukkan dalam anggaran 17 juta untuk sasaran penerima 70,000 orang. Yang itu adalah bantuan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Tapi daripada pihak kita kini kita sedang menerima cadangan dan juga pandangan daripada semua sekolah-sekolah di bawah DUN Bandar Utama kerana mereka lebih memahami apa kesukaran yang dialami oleh murid. Memang kebanyakan murid daripada maklum malas yang telah diterima, mereka masih mempunyai isu lah dengan peranti. Ya, isu dengan peranti kadang-kala bukan sahaja sebab kekurangan jumlah peranti dalam rumah yang berkeluarga besar, ataupun kadang-kala bukan isu mereka tidak mempunyai peranti, tapi salah satu isu juga adalah apabila peranti yang mampu dimiliki oleh B40 ini peranti jenis yang berkualiti mungkin tidak begitu tinggi. Okey, sebagai contoh mungkin memory size mereka tidak sebaik keluarga yang mampu membeli tablet yang mungkin memory size yang lebih besar, peranti yang mungkin lebih cepat sistem dia dan sebagainya. Dan ini menjadi isu. Tapi isu ini sukar diselesaikan oleh pejabat saya kerana dia berskala besar. So sebagai contoh, bila mungkin kadang-kala walaupun pada sekolah yang sama, tetapi cikgu mungkin ataupun guru dia mungkin minat kepada software ataupun sistem yang berbeza. Ada cikgu yang mungkin suka Google Meet, ada yang suka Zoom dan sebagainya. Jadi sekiranya murid-murid mahu download ataupun install semua jenis software yang berbeza ini agak sukar. Kerana peranti dia mungkin jenis yang lower end. Jadi perkara ini juga menjadi isu. Jadi kita masih dalam perbincangan sebab kita juga tidak mahu peruntukan pejabat DUN juga agak terhadlah. Kita tidak mampu memberikan kepada semua pelajar, tetapi kita juga tidak mahu memberikan peranti yang murah tetapi tidak berkualiti. Nanti dia akan mengakibatkan isu lain pula. Ada peranti tetapi tak dapat digunakan. Jadi kita masih dalam perbincangan lah. Saya kira ini satu yang seperti yang YB sebutkan tadi, perancangan kerajaan negeri memberikan subsidi pelan internet dan sebagainya, ini satu langkah yang cukup baik sekali. Terutama sekali bila kita sebut tentang golongan B40, M40 ini, kalau kita lihat laporan terbaru juga, ada juga dalam kalangan golongan asal M40 dah pun tergelincir ke B40. Ini satu isu yang cukup penting sekali untuk kita sama-sama bantu golongan segi ini. Tapi mungkin di pejabat YB sendiri, kalau boleh YB gambarkan dari segi aduan ataupun maklum balas daripada ibu bapa sendiri, yang walaupun saya faham kedudukan di bandar utama tu masyarakatnya agak kata orang kelasnya tinggi sedikit lah, tapi semestinya ada golongan-golongan yang memerlukan bantuan dari maklum balas ibu bapa ataupun guru sendiri. Usaha yang dilaksanakan ini, apa respon yang paling kerap YB dapat ataupun YB terima sekali?
berkenaan PDPR ini? Tak masalah mereka. Okey, saya mungkin akan terangkan, mungkin nanti kalau sekiranya ada apa yang Cikgu Firdaus nak tambah pun boleh juga, sebab saya rasa cikgu lebih berpengalaman. Saya hanya sekadar menerima dan juga mengetahui kisah-kisah yang telah diceritakan oleh ibu bapa dan juga para pengajar. Okey, mula daripada ibu bapa, seperti yang saya katakan tadi, saya dah terangkan, memang mereka ada isu bila peranti mereka yang digunakan mereka itu tidak dapat mengejar permintaan daripada pihak sekolah ataupun para pengajar. Mungkin para pengajar pun dia menggunakan cara yang berbeza dan sebagainya. Dari segi spesifikasi mungkin ya? Dari segi spesifikasi. Tapi yang ini dia bukan isu para pengajar, sebab saya pun percaya kebanyakan para pengajar yang saya engage ataupun bila saya berinteraksi dengan mereka, sebenarnya mereka sangat prihatin dengan keadaan murid mereka, keadaan pelajar mereka. Mereka mahu memberikan yang terbaik, tetapi mereka tidak mempunyai satu sukatan pembelajaran yang selaras yang mereka rasakan kualiti tinggi. So mereka rasa mereka mahu adjust based on their understanding, based on apa yang mereka rasakan terbaik. Oleh itu wujudlah cara pembelajaran yang berbeza, cara pengajaran yang berbeza dan sebagainya. Sebab setiap cikgu mungkin perkara yang penting untuk cikgu A sebagai contoh mungkin bukan perkara yang sama untuk cikgu B. Jadi ada juga cikgu yang dia mungkin share tips dan sebagainya. So apabila wujud terlalu banyak cara pengajaran yang berbeza, ianya akan menjadi isu. Sebab saya melihat daripada sudut pembuat polisi ataupun dasar. Jadi pada pandangan saya adalah isu pertama yang wujud adalah apabila kita tidak cukup pantas dalam handle ataupun dalam memberikan sukatan pembelajaran yang efisien lah kepada para pelajar dan murid. Isu kedua yang ibu bapa hadapi adalah walaupun kita hidup dalam zaman teknologi digital, dalam tahun lebih daripada tahun 2020 lah, sekarang dah tahun 2021, tapi juga ada ibu bapa yang daripada golongan B40, seumur hidup mereka tak pernah engage dengan Google Meet ataupun Zoom meeting dan sebagainya. So ianya juga agak sukar untuk mereka kerana mereka juga dalam proses pembelajaran untuk belajar macam mana nak gunakan sistem ataupun gunakan kaedah yang baru ini supaya mereka dapat membantu anak mereka dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang itu juga, yang ini mungkin bukan majoriti daripada dua bandar utama, tetapi kita juga mempunyai golongan keluarga B40 yang mengalami masalah ataupun isu-isu seperti ini. Ya, daripada golongan pihak cikgu ataupun guru pula, mereka juga memberikan maklum balas yang hampir sama, cuma mungkin sudut pandangan dia berbeza daripada ibu bapa. So cabaran ibu bapa adalah untuk menyediakan platform untuk anak-anak mereka supaya mereka dapat jalankan pembelajaran, ataupun cabaran mereka adalah bagaimana mereka juga dapat memastikan anak-anak mereka boleh follow up dengan sesi pembelajaran ini bila mereka juga mempunyai isu peranti ataupun mereka sendiri tidak begitu memahami. Daripada sudut cikgu ataupun para pengajar pula, maklum balas yang diberikan adalah sebagai contoh kehadiran tidak seperti dulu. Ataupun cikgu sebelum ini, seperti yang saya katakan tadi, sebelum ini memang banyak cikgu yang berkualiti tinggi tetapi mereka sangat terlalu biasa dengan pengajaran secara fizikal. Ya, jadi saya pun mungkin nak tanya kepada Cikgu Firdaus, saya bukan pengajar, so saya tak tahulah adakah sama ada daripada Kementerian Pendidikan ada melaksanakan latihan ataupun kursus yang frequent lah ataupun yang kerap supaya dapat membantu golongan para pengajar untuk menyesuaikan diri bagi pelaksanaan PDPR ini supaya mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih berkualiti tinggi juga kepada para pelajar. Sebab cikgu sebenarnya walaupun mereka yang mengajar, mereka juga memerlukan bimbingan daripada kementerian, bimbingan dari segi latihan bagaimana mereka
patut handle isu-isu yang tertentu. Saya mendapat salah satu maklum malas paling kerap saya dapat daripada para pengajar adalah apabila mereka mempunyai isu, sebab sekolah yang berbeza dia mempunyai para pengajar yang berbeza, mereka mempunyai isu yang berbeza. Tetapi apabila mereka mempunyai isu ini tidak mendapat jawapan yang cepat ataupun jawapan yang detail lah daripada kementerian dan sebagainya. Itu adalah cabaran lah untuk para pengajar ini, kerana sekiranya mereka tidak dapat nasihat ataupun pandangan daripada kementerian, mereka akan mula mencari solusi sendiri. Kerana kebanyakan cikgu naluri dia takkan cakap, oh saya nak tunggu jawapan daripada kementerian ataupun jawapan daripada kerajaan. Mereka akan meletakkan usaha lebih lah untuk membantu para pelajar. Ya, saya pasti setiap guru punya keinginan sebegitu melihat muridnya berjaya wa'imah apa cara sekalipun. Kalau kita lihat ada yang tular, ada yang sanggup mengeluarkan belanja sendiri dan sebagainya. Tapi kita nak balik kepada cikgu. Baik, Cikgu Firdaus, cikgu berada dalam sistem. Saya pasti cikgu sendiri mencerap dan memantau apa yang berlaku. Tadi YB ada bangkitkan tentang pemantauan dari segi kualiti atau sebagainya. Sebelum ni kita sendiri tahu, saya dulu di sekolah pun ada waktu-waktu tertentu cikgu mengajar di depan, cikgu dah pesan siap-siap dah. Awak pelajar semua kena behave ya. Kejap lagi ada jemaah yang akan memantau, duduk di belakang menilai cikgu mengajarkan. Kita dulu dah terbiasa sebegitu. Tapi bagaimana dengan situasi PDPR ini? Adakah ada jemaah tertentu ataupun jawatankuasa tertentu ataupun SOP ataupun checklist lah kata orang yang menilai pengajaran dan pembelajaran sesi ni, bagaimana guru-guru melaksanakan, atau jika ada, bagaimana sekerap mana guru-guru ini dipantau, sebab kita nak lihat keberkesanannya, betulkah berkesan dari pihak guru dan juga dari pihak pelajar. Cikgu. Right. Okay, sebagai saya lah selaku pentadbir event di Jenis Kurnia ni pun masih lagi kita buat kerja yang sama. Saya sebagai pemantau untuk melihat keberkesanan PDPR tu. Apa yang pastinya yang kita akan buat adalah macam di peringkat saya lah, saya akan sentiasa akan ada weekly meeting untuk dapatkan feedback daripada rakan-rakan guru saya. Saya tak pernah mengatakan bahawasanya saya tidak percaya kepada mereka, sebab saya percaya setiap guru, macam YB cakap tadi, mereka akan cari find out the way macam mana nak keluar daripada apa-apa kekangan. Dan memang alhamdulillah lah KPM sangat supportif melalui JPN, melalui PPD, dan macam kami sendiri, saya sebagai pentadbir, saya akan mencari apa dia isu-isu yang para guru saya hadapi ketika melaksanakan PDPR. Okey, kalau kata perlukan latihan untuk perkara-perkara tertentu dalam melaksanakan PDPR tu, contohnya yang ada orang yang sangat hebat ketika mengajar secara face to face, tetapi apabila PDPR memang jadi sangat orang kata kekangan bagi mereka sebab menggunakan satu teknologi yang baru, keadaan baru, mereka perlukan masa. So, latihan-latihan yang berbentuk CPD, yang ringkas-ringkas lah, CPD, PLC, memang kita akan perkenalkan sentiasa secara frequent untuk bantu top up knowledge para guru kita. So that apa yang nak disampaikan tu boleh disampaikan secara efektif. Sebab kita faham kan, kalau online ni kita tak boleh nak 2-3 jam online, tak macam dalam kelas. Cikgu boleh bergerak, murid boleh bergerak. Jadi kita kena, sebab ada kajian daripada WHO, ada yang menyatakan tentang time frame pula, screen time yang kanak-kanak boleh ada, yang boleh mereka boleh stand. Macam contoh, prasekolah tak boleh lebih daripada 1 jam, sekolah rendah tak boleh lebih 1 jam. Benda tu ada WHO keluarkan, dan memang benda itu juga ada dinyatakan dalam modul PDPR yang KPM keluarkan. Jadi, para guru dah boleh jadikan itu sebagai guide. Gunakan masa yang ada, seringkas yang boleh, ilmu dapat disampaikan. Jadi, saya percaya sokongan itu sentiasa ada dan sentiasa diupdate dan ditop up oleh sama ada rakan-rakan guru yang ada di dalam sekolah itu, ataupun macam saya cakap awal-awal tadi, melalui sosial media mereka berkongsi. Itu yang saya dapat kongsikan lah. Right. Dulu kalau cikgu dapat kongsikan masa tahun lalu, katanya kabarnya cikgu masih lagi berkhidmat di sekolah sebagai guru besar. Jadi sebagai guru besar, mungkin apa bentuk engagement yang cikgu mungkin boleh share dengan rakan-rakan guru di sekolah, kaki tangan cikgu kan di sekolah, mungkin di grup WhatsApp tu apa yang selalu cikgu bangkitkan atau adukan kepada guru besar?
Okey, yang perkara yang paling biasa diadukan oleh guru besar adalah komitmen. Bila kita cerita pasal komitmen anak, pelibatan anak, dia sebenarnya kita cerita pasal komitmen ibu bapa. Ya. Tapi macam saya cakapkan awal-awal tadi, saya kata kita kena ada engagement yang sangat baik dengan ibu bapa. Kita tak boleh sekadar menyuruh, mengarah, berikan tugasan yang panjang-panjang, kemudian kita expect murid terlibat. Kita tak boleh buat macam tu. Human touch is number one. Adalah benda yang paling penting sekali. Kita kena bina hubungan, repo dulu dengan ibu bapa, tanya khabar, apa masalah. Kemudian daripada situ, sebab saya ingat lagi pada ketika itu saya, rakan-rakan guru penolong kanan, kita buat survey. Walaupun bukan pakai Google Form, kita waktu tu kan kita belum PKP sepenuhnya. Kita yang 3 bulan sebulan yang pertama tu, kemudian kita PKPB kan. Kita dah boleh bergerak. Jadi kita dapatkan feedback daripada ibu bapa sampai satu tahap kita kata kita tak buat online, cuma beberapa kelas je yang boleh mampu buat online, kelas lain datang pick up modul di pintu pagar sekolah, sampai tahap macam tu. Sebab kita mendengar apa keluhan ibu bapa dan bagaimana cara paling sesuai untuk dilaksanakan. Jadi guru pun dia fleksibel lah, gunakan cara yang terbaik untuk ibu bapa. Macam tu je. Cikgu, sebelum kita beralih kepada analisis ataupun kita lihat keputusan SPM terbaru ni, ada sedikitlah aspek mikro yang kita nak lihat selain daripada pendidikan formal yang guru-guru terjemahkan dalam bentuk PDPR di Google platform ataupun di apa-apa saja platform. Saya nak mungkinlah minta sikit pandangan cikgu tentang dari aspek lain. Yalah, kita selain daripada pendidikan formal yang mengikut silibus, saya pasti guru-guru sentiasa cakna dengan aspek lain, kemenjadian keseluruhan murid-murid. Kita lihat kalau dah tak ada komunikasi secara berdepan, komunikasi sekarang ni hanyalah melalui media sosial, sama ada WhatsApp ataupun apa sajalah email dan sebagainya. Bagaimana cikgu melihat cara ataupun komunikasi murid-murid sekarang ni di WhatsApp? Mungkin ada teguran-teguran di situ dengan cara penggunaan kosakata yang mungkin kurang tepat. Yang ini kita lihat aspek yang selalu orang sebutkan. Murid-murid sekarang ni dah tak berapa cakna tentang cara berkomunikasi ni di WhatsApp. Cara menegur guru, mungkin cara menyapa guru, itu pun satu aspek yang kita perlu lihat juga, cikgu. Okey, memang saya faham bila rata-rata rakan-rakan guru pun ada yang bercerita, kata anak murid kalau sebelum ni kalau berdepan nampaklah cara mereka berlembut, susun kata, tapi bila dalam WhatsApp ni kata ayat-ayatnya menjadi pendek, ejaannya pun kadang-kadang puas cikgu kena baca 2-3 kali kan. Tapi sebenarnya kan pada saya itu dah opportunity kita, peluang pada pendidik kita khususnya. Kita nak tengok, kita nak ajar, awak eja ni ejalah elok-elok, cuba eja dengan ejaan yang penuh. Cuba jangan gunakan dalam masa yang sama, kita boleh gunakan itu sebagai peluang untuk kita membuat penafsiran kepada anak murid kita sebenarnya. Dan dalam masa yang sama kita tak bolehlah nak serius sangat dengan anak murid kita. Tiba-tiba budak tu elok-elok terlibat dengan kita punya PDPR, dah cik kena tegur je, terus hilang rasa minat kan. Jadi kita main tarik tali lah dengan anak-anak murid kita kan, sebab anak-anak murid kita ni muda, jadi kita tak boleh simply apa ni eja teruk benar ejaan awak ni. Kita kena ada gurau senda dalam kita menegur. Sekali-sekala, tak boleh terlalu kasar, tak boleh selalu sangat. Setiap kali salah je dia rasa, segan dia nak lepas tu nak terlibat. Jadi kita boleh jadikan itu peluang untuk kita mentafsir anak murid kita sebenarnya. Saya kira mereka ni mungkin keliru sebab selama hari ni mereka berada di dua dunia media sosial mereka berbeza dengan dunia di sekolah. Tapi sekarang ni dunia sekolah mereka tu adalah ataupun skrin ataupun layar yang sama dengan mereka berkomunikasi di media sosial kan. Dan saya kira guru-guru juga sekarang ni pun makin kreatif di media sosial. Ada guru-guru yang telah pun menggunakan platform TikTok untuk membuat konten yang juga menarik golongan pelajar. Macam-macam kreativiti kita lihat sekarang ni, sangat menarik. Baik, kita nak kekal dengan Cikgu Wabi sebentar. Wabi, kita nak tanya tentang keputusan. Kita lihat keputusan SPM yang baru-baru ini dikabarkan antara yang terbaik dalam tempoh 5 tahun. Kita pun mungkin terlalu awal untuk mengatakan PDPR ni sememangnya berkesan sehinggalah keputusan SPM ni sebegini rupa. Tapi ramai yang mendapatkan keputusan cemerlang, tapi
adakah kita boleh katakan bahawa PDPR ini terbukti berkesan ataupun ia bukanlah indikasi yang begitu tepat untuk kita sebutkan PDPR ini terlalu berkesan sehingga keputusan SPM mencapai peningkatan sebegini, Cikgu? Right. Pada saya dia membuktikan satu perkara, bukan tentang PDPR itu secara keseluruhannya, tapi ia membuktikan bahawasanya dengan adanya kerjasama erat antara ibu bapa, pihak sekolah dan usaha anak itu sendiri, macam saya telah terangkan tadi, bila pendidik berkomunikasi dengan ibu bapa, jadi ibu bapa kita pun tahu apa medium yang terbaik untuk kita sampaikan pembelajaran kepada anak-anak kita, maka dengan usaha anak-anak itu sendiri, dengan approach yang berkesan dan sesuai, tidak ada apa pun apa orang kata, tidak ada apa, maknanya itu adalah satu tanda kejayaan kepada anak-anak kita bahawasanya apa yang kita usahakan sama ada bersama dengan ibu bapa, dengan pihak sekolah, dengan hasil usaha anak itu sendiri, memang kita dapat capai apa sahaja yang kita nak. Terutamanya SPM baru-baru ni memang kita tahu bahawasanya diorang digelar sebagai calon SPM Pro Max, sampai tahapnya tu sekali gelaran yang diberikan kepada mereka kan, sebab umur 18 tahun baru ambil SPM. Tetapi apa yang saya dapat katakan ia adalah satu pembuktian yang sangat jelas dengan adanya kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, ada approach yang bersesuaian, maka tidak ada anak-anak yang orang kata no one left behind, dan anak-anak itu sendiri dapat memberikan yang sepenuhnya dalam sewaktu SPM yang lalu, dan hasil usaha mereka, kerja keras guru, ibu bapa telah terbukti pada SPM tahun 2020 yang lalu. Maksudnya dia hasil gembling tenaga semua pihak, sebab komitmennya lebih berbanding keadaan biasa. Kali ini semua ibu bapa, pelajar, guru-guru, KPM sendiri pun bimbang bagaimanakah agaknya pencapaian yang bakal ditempa, tapi alhamdulillah rezeki cikgu ya. Baik, YB, mungkin YB sendiri melihat pencapaian kalau secara umum di bandar utama juga di negeri Selangor khususnya tentang pencapaian pelajar sejak PDPR ini. Mungkin ada respon daripada guru juga ataupun YB sendiri mencerap prestasi pelajar di Selangor ini khususnya? Okey, saya rasa kalau mengikut sukatan SPM seperti yang dikatakan tadi, di bawah negeri Selangor sebenarnya peratusan perubahan itu tidak begitu mendadak dan sebagainya lah. Dia macam agak sama. Maklum malas yang diterima daripada guru terutamanya dan juga beberapa mungkin ibu bapa yang berada di kawasan Dun Bandar Utama adalah actually untuk warga Selangor ataupun penduduk di bawah Dun Bandar Utama, kita masih agak bertuah lah, sebab sekali lagi kita ini memang berada di kawasan bandaraya dan di kawasan yang mungkin mempunyai akses yang lebih mudah berbanding dengan tempat-tempat lain. Jadi kebanyakannya tidak mempunyai isu yang terlalu serius ataupun terlalu kritikal. Cuma isu yang saya bangkitkan sebentar tadilah yang berkaitan dengan peranti, akses internet untuk golongan B40 dan sebagainya. Isu yang paling sekiranya dikira sebagai isu lah berbanding dengan tempat lain, isu yang paling kerap didengar adalah masih berkaitan di mana pengajaran fizikal itu mungkin lebih disukai oleh para pengajar ataupun oleh para belajar. Kerana mereka, seperti yang Cikgu Firdaus tadi pun ada katakan, mungkin engagement ataupun interaksi antara guru dengan pelajar secara fizikal tu dia membawa perasaan yang berbeza berbanding dengan melihat ke Zoom meeting, Google Meet dan sebagainya. Macam kalau sebagai contohnya, kalau dulu sebelum pandemik, sekiranya ada cikgu yang nampak pelajar nakal kat belakang kan, dia bolehlah marah. Jangan Amir, buat apa tu kat belakang? Jangan ingat cikgu tak nampak. Yang ini sekarang ni saya rasa pelajar boleh terus off je cam. tak akan apa tu dilihat dan sebagainya. Jadi dia akan ada perbezaan. Itu cuma sebagai contoh yang mudah lah. Dia semestinya akan membawa perbezaan. Jadi perbezaan daripada segi begitu. Tapi pencapaian seperti yang dikatakan mungkin sebab kita masih berada di kawasan bandaraya. Jadi
efek kesan dia mungkin tak begitu serius berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain lah. Tapi saya rasa pada masa yang sama Kerajaan Negeri Selangor juga untuk mengatasi isu-isu sebegini, kita juga mempunyailah beberapa insentif dan sebagainya, inisiatif. Sebelum ini kita mempunyai program Tuition Rakyat Selangor, tapi sekarang kita digitalizekan program ini di mana kita mempunyai modul pembelajaran secara percetak diedarkan kepada peserta lah PTRS yang mempunyai kekangan untuk pembelajaran di atas talian, ataupun kita juga mempunyai portal lah untuk mereka yang terutamanya menduduki peperiksaan SPM, di mana kita mempunyai medium pembelajaran di atas talian lah. Tapi saya rasa kini pun sebenarnya banyak juga medium-medium lain yang telah dicipta di atas talian supaya pelajar dapat akses kepada pembelajaran. Saya rasa semua pencapaian pelajar sejak PTPR dan sebagainya ini, kita cuma hanya perlu menyesuaikan diri. Nampak cikgu kat sini terus dah tak pandai bercakap dah. Menyesuaikan diri. Okey, dan selepas itu sekiranya tak kiralah kerajaan persekutuan, kerajaan negeri memberikan perhatian yang lebih penuh kepada para pengajar dan juga para pelajar, semua isu-isu sebegini dapat diselesaikan lah. Baik, cikgu, yalah kita tahu kalau lihat prestasi SPM tahun lepas tu terpulang sama ada kita nak meletakkannya sebagai kayu ukur ataupun tidak. Tapi terdapat sedikit perbezaan selepas kita beralih daripada satu fasa ke satu fasa, dan kita sendiri maklum untuk SPM 2021 ini, kohort 2021 ini, saya pasti semua sedia maklum ada berlaku sedikit perubahan dari segi sukatan pelajaran dan sebagainya bagi subjek-subjek tertentu. Di samping itu kita juga lihat tentang keberkesanan subjek-subjek yang bukan berbentuk teori sahaja, seperti kita ada mungkin sains, mungkin kemarin hidup ke, ataupun fizik, kimia yang kita dah terbiasa sukatan pelajaran ini perlukan eksperimen dan sebagainya. Sekarang dengan kekangan yang kita ada, pelajar kaedah kurang aspek amali itu. Bagaimana cikgu melihat ini isu yang besar ataupun sebenarnya boleh ditangani dengan kaedah-kaedah yang tepat dalam sesi PTPR? Bagaimana komen cikgu? Okey, dia macam ni. Macam kita sedia maklumlah, PTPR ni dia ada pelbagai cara approach yang kita boleh gunakan. Contoh yang kita, kalau untuk berkaitan dengan sains, kebetulan lah saya bercakap ni sebagai seorang guru sains pada tahun lepas, saya mengajar dulu. Tepat sekali soalan ni. Kita boleh guna macam project based learning lah. Maknanya kita kaitkan apa benda yang ada di rumah ketika itu untuk anak murid kita yang ada benda yang dulu kita boleh buat hanya di dalam bilik sains atau dalam makmal sains. Tapi oleh kerana mereka berada di rumah, macam saya cakap tadi, kita kena sebagai pendidik kita kena kreatif. Maka kita akan merangka, kita berbincang lah. Macam kami dulu, kami berbincang dalam penelitian kami, penelitian sains. Okey, apa projek yang boleh cater tajuk-tajuk ini? Kalau biasanya kita kena mengajar 1 jam untuk satu tajuk kan? Tapi kita akan rangkakan, kita akan bina satu modul yang mana modul ni ataupun project based learning ni boleh dilaksanakan di rumah dengan adalah pemantauan daripada ibu bapa, sebab ada bahan-bahan yang kanak-kanak terutamanya kalau sekolah rendah ni dia perlu ada bimbingan daripada ibu bapa lah untuk mereka dapatkan, dan secara tak langsung mereka melalui pengalaman buat sendiri dan mereka tahu apa yang mereka buat tu sebenarnya adalah benda harian. Sains dan kehidupan seharian sebenarnya tak jauh beza. Sains ke, matematik ke, semua boleh semua actually benda yang mereka sentiasa hadapi setiap hari. Cuma kalau sebelum ni di dalam kelas mereka belajar, di rumah baru mereka apply. Tapi kali ni dalam keadaan PTPR, cikgu kena merangka kena kreatif lah, kena merangka satu modul, satu pendekatan yang mereka boleh laksanakan sendiri di rumah dengan pemantauan ibu bapa. Dalam masa yang sama, semua subjek-subjek yang berkaitan matematik, sains, bahasa dapat dilaksanakan dalam satu bentuk projek. Contohlah yang saya bagi tadi, project based learning. Macam itulah yang pengalaman saya waktu di sekolah, dan sekarang pula anak saya sendiri, cikgunya bagi something yang similar macam tu, projek dalam bentuk projek, tetapi
Bila kita laksanakan bersama dalam kumpulan dan di rumah tu, sebagai bapa, ibu, adik-beradik lain pun terlibat, mereka sebenarnya sama-sama belajar, sama-sama dapat buat berkomunikasi, sebab anak saya autism, so dia dapat melatih komunikasi, fokus, without sebenarnya dia diberitahu yang dia tu sedang belajar. Okey, tu pada saya mungkin kita akan rasa pada awalnya ini ada satu benda yang baru, tapi daripada baru itulah dia akan jadi satu kebiasaan, dan daripada kebiasaan yang baru inilah saya percaya kita semua dapat menyesuaikan diri, dan insya-Allah yang terbaik dapat kita perolehi lah. Baik, menarik bila cikgu kongsikan tentang pengalaman cikgu sendiri mempunyai anak autism. Mungkin kita boleh sentuh dengan lebih lanjut sikit tentang bagaimana PDPR bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas ni, kalau cikgu boleh kongsikan. Okey, macam kami memang totally kami berfokuskan intervensi awal kepada kanak-kanak berkeperluan khas untuk autism. Cara dia sama juga macam PDPR PDPR di sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah. Cuma memang untuk anak-anak autism, terutamanya macam yang di bawah umur 6 tahun ni, yang maknanya dia bukan bersekolah rendah ataupun sekolah kebangsaan, mereka ni memang perlu bantuan daripada ibu bapa. Tetapi apa yang kita rangkakan untuk mereka, dia lebih spesifik untuk anak tu. Maknanya kalau dalam satu kelas tu ada 5 orang, so 5 plan pembelajaran untuk kita sediakan pada anak-anak ni. Dia tak bolehlah kalau kata okey, buat satu projek tapi projek tu 5 orang kena buat. Dia kena individualize untuk kanak-kanak ni, sebab kanak-kanak berkeperluan khas ni dia lain sikit Mio YB kita kena sentiasa update dengan ibu bapa keperluan dia, bagaimana mereka bereaksi terhadap apa yang kita bagi, dan melalui pembelajaran secara individual ni, insya-Allah walaupun PDPR tetapi mereka boleh catch up, dan ada orang kata perkembangan yang kita dapat lihat daripada masa ke semasa, insya-Allah. Baik, kita pun tak boleh nak jangka dengan keadaan kes yang semasa ini. Kata orang dia terlalu dinamik. Dengan kes pun kita tak jangka, dan ada harinya menurun, ada harinya meningkat, dan keadaan ini sampai bila berterusan ataupun sehingga kita betul-betul mencapai imuniti kelompok, barulah kes ini reda dan barulah kita boleh rasa stable untuk melakukan aktiviti luar dan kembali ke sekolah dan sebagainya. Kalau YB, kalau PDPR ini berlanjutan untuk satu tempoh yang mungkin kita tak boleh nak jangkakan, apa agaknya yang potensi yang YB boleh jangkakan? Kita lihat potensi yang lebih luas tentang pelajar dan guru yang terpaksa meneruskan PDPR ini untuk tempoh beberapa waktu yang kita tak jangkakan. Potensinya apa yang YB rasa kita boleh explore lagi atau bagaimana? Mike, YB? Saya rasa memang ada potensi. Walaupun PDPR ni sebenarnya sekiranya kita melihat secara lebih mendalam, dia bukan bermaksud pembelajaran di atas talian sahaja. Dia merangkumi pembelajaran di mungkin pusat komuniti, tempat-tempat lain juga yang berkaitan dan sebagainya. Dan dia mempunyai banyak ruang yang boleh kita berbaiki. Dan memang sekarang trend dunia kini adalah pembelajaran secara atas talian. Jadi banyak juga murid-murid dan pelajar sebelum ini, tak kira lah atas talian ataupun pembelajaran di dalam rumah, sekiranya mereka mendapat sukatan pembelajaran yang bagus dan juga idea dan cara pembelajaran yang bagus, mereka ini mampu mencapai pencapaian ataupun grade lah yang cemerlang daripada pembelajaran sebegitu. Cuma sekali lagi saya nak cakap, isu pembelajaran PDPR berbanding dengan pembelajaran fizikal dan sebagainya, dia bukan macam which one is right or wrong. There isn't any right or wrong. The only issue is that how are you going to make it as a policy dalam pembelajaran. Saya rasa benda itu paling penting. Benda yang kita harus dalami, benda yang harus kita selesaikan adalah keciciran murid dalam pembelajaran. Macam mana kita nak selesaikan isu ketidaksamaan dalam sistem pendidikan. Saya rasa belajar Cikgu Firdaus amat bertuah sebenarnya.
Sebab saya dapat lihat, sebenarnya saya pun ada baca lah tentang Cikgu Firdaus sebagai guru besar dan sebelum ni. Saya rasa Cikgu Firdaus merupakan seorang yang sangat prihatin tentang belajar. Dan saya rasa, saya yakin banyak juga cikgu yang seperti Cikgu Firdaus. Tetapi kita tidak boleh menidakkan ataupun sembunyikan. Ada juga cikgu yang mungkin dia tidak mempunyai dedikasi yang penuh seperti Cikgu Firdaus. Ada juga cikgu yang mungkin dia nak makan gaji dan sebagainya. Jadi tahap kompetisi cikgu ataupun guru perlu juga diperlihatkan. Macam mana kita dapat memberikan latihan kepada para pengajar yang selama ini sudah biasa dengan pengajaran secara fizikal. Macam mana kita nak berikan insentif ataupun inisiatif supaya kita dapat menggalakkan para pengajar kita, supaya mungkin mereka merasa dengan allowance lah yang dapat membantu mereka dapat memudahkan cara mereka untuk mengajar ataupun dapat memberi galakan dan semangat sukatan pengajaran ataupun serta platform yang mana yang boleh kita selaraskan, seperti yang saya ada ceritakan tadi, bila ibu bapa ada yang macam mengadu sikit lah, mereka cakap platform yang digunakan berbeza, padahal peranti itu bukan jenis yang mahal. Jadi macam mana kita nak pastikan mereka dapat menyertai setiap subjek menggunakan setiap sistem yang berbeza. Jadi daripada pihak pembuat polisi ataupun dasar, daripada pihak kerajaan, seharusnya kita mendalami perkara ini. Adakah kita boleh pastikan modul mana, medium mana yang paling bagus digunakan? Adakah sama adanya Zoom ataupun Google Meet, ataupun kita perlu develop apps yang lain? Kerana kadang-kala apps yang kita lihat macam senang digunakan ini, sebenarnya dia gunakan gigabyte yang banyak, dia gunakan megabyte yang banyak dan sebagainya. So adakah kita dapat develop atau perkembangan satu aplikasi yang tidak perlukan begitu banyak ruang yang selesa untuk semua jenis peranti tetapi senang digunakan. Jadi serta cabaran seperti kepantasan dalam penyelarasan polisi negara. Kerana pendidikan ini bukan sesuatu yang boleh ditunggu. Okey, mungkin apa yang kita belajar pada sekarang ini sudah tidak cukup berguna untuk pekerjaan dalam 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang dan sebagainya. Jadi polisi negara juga berkaitan dengan pendidikan seharusnya boleh berkembang dengan pesat dan kerap. Bagaimana kita, seperti yang dikatakan, kita mempunyai latihan, betul. Tetapi latihan setahun sekali berbeza dengan latihan sebulan sekali, berbeza dengan latihan seminggu sekali. Bagaimana kerajaan meletakkan kekerapan ataupun jenis latihan yang diberi, dan bilakah waktu yang sepatutnya untuk mengubah polisi-polisi tertentu, dan bagaimana kita mahu mempelaksanakan polisi negara secara menyeluruh. Bukan sahaja terhadap sukatan pembelajaran ataupun latihan dan sebagainya, tetapi juga seperti yang saya katakanlah, sebagai contoh insentif terhadap guru, para pengajar, apakah jenis insentif yang dapat berikan, ataupun kepada ibu bapa yang berumur, mempunyai anak berumur 18 tahun ke bawah sebagai contoh. Adakah mereka akan mendapat potongan cukai sekiranya mereka membeli peranti? Apa filtering sistem kita supaya kita dapat pastikan P40 yang tidak berkemampuan atas insentif ataupun inisiatif seperti ini, mereka akan membeli peranti yang lebih baik, kerana mungkin harga tak beza. Kalau I beli peranti yang bagus, nanti cukai yang kita claim nanti mungkin at the end sama juga, tapi kita dapat barangan yang lebih berkualiti dan sebagainya. So all these things needs to be addressed, kerana pelaburan terhadap pendidikan adalah pelaburan yang paling penting untuk sesebuah negara. Itu yang saya dapat simpulkan. Sebab apa yang selepas ini, pelajar yang keluar ini, mereka yang akan bakal menjana pendapatan negara. Jadi saya rasa memang kita seharusnya melaburkan dana yang setimpal dengan kepentingan inilah. Jadi kita sebagai rakyat ataupun yang berada di bawah ini memang mengharapkan wakil-wakil seperti YB untuk membawakan suara kami-kami ini ke peringkat yang lebih tinggi. Macam YB sebutkan tadi, potongan cukai untuk mereka yang beli peranti itu satu yang sangat melegakan bagi kami sebagai rakyat ini. Kalau dapat disuarakan ke peringkat lebih tinggi, itu amatlah membantu kami YB. Baik, cikgu, tadi
kita juga nak melihat apa agaknya pandangan cikgu. Tadi Wabi dah sebutkan apa agaknya potensi-potensi yang kita boleh jangkakan kalau PDPR ini berlanjutan dari segi pandangan kacamata seorang pendidik sendiri. Apa potensi yang cikgu lihat lebih besar lagi di depan ini yang boleh kita kembangkan daripada PDPR ini, cikgu? Okey, pertama sekali saya memang sangat menggalakkan agar rakan-rakan pendidik untuk mengambil peluang ni untuk memantapkan lagi ilmu dan juga daripada segi pedagogi lah, daripada segi penyampaian, daripada segi pengetahuan, terutamanya zaman sekarang ni memang kita tak boleh lari daripada penggunaan teknologi macam mana Wabi cakap tadi lah. Tapi kita jangan stres dan saya nak tekankan bahawasanya kita kena sentiasa ada kerjasama yang erat dengan ibu bapa. Sebab ibu bapa lah kejayaan seperti mana SPM itu dapat kita capai kerana ada kerjasama antara dua belah pihak ini. Dan support system kita kena sediakan sama ada kepada ibu bapa itu sendiri dan juga kepada anak murid. Anak murid itu dah tentu, tapi kepada ibu bapa. Sebab ada ibu bapa yang baru pertama kalinya sewaktu PDPR ni lah dia install Zoom dalam dia punya handphone. Baru pertama kalilah mereka dengar tentang Google Classroom. Baru pertama kalilah mereka tahu bahawasanya di Telegram cikgu boleh marking, boleh hantar stiker terus. Sebelum ni mereka tak pernah tahu. Sebab tu saya kata kerjasama antara ibu bapa kena ada. Dan macam Dr. Iblis sendiri cakap tadi, support system di kalangan guru dan juga support system antara ibu bapa pun tak mustahil untuk diadakan supaya anak-anak kita dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Waimah mereka hanya bersekolah daripada rumah, tetapi ilmu tu tetap boleh disampaikan dan peranan guru tu tetap memainkan peranan yang sangat penting. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada ibu bapa sebab sentiasa bersabar dan sentiasa bertenang dengan keadaan kerenah anak-anak di rumah kan. Sebelum ni ibu bapa hanya hantar anak ke sekolah dan apa yang berlaku di sekolah tu kadang-kadang mereka tak tahu. Tapi ni di depan mata mereka sendiri. Jadi kita bertoleransi lah antara satu sama lain, teruskan kerjasama dan dapatkan kata sepakat untuk menyelesaikan apa sahaja isu yang mungkin timbul di kala PDPR ni. InsyaAllah apa keadaan sekalipun kita boleh mencapai kejayaannya. Cikgu, mungkinlah sedikit pandangan cikgu. Kita pun kerap kali membincangkan perkara ini. Wabi tadi pun menyebut kepelbagaian platform. Ada yang selesa menggunakan ini, ada yang selesa menggunakan itu. Bagi pandangan cikgu yang berada dalam sistem, adakah cikgu lihat perlunya ada satu aplikasi diwujudkan oleh KPM sendiri supaya segala proses yang berlaku ataupun berlangsung kita panggil standardized ataupun setara di semua negeri, di semua daerah, di semua peringkat ataupun bagi semua golongan prosesnya sama. Cikgu lihat bagaimana keperluan wujud aplikasi standard ini? Kita memang dah ada dah. Kita dah perkenalkan benda tu pada tahun lepas lagi, iaitu kita dah KPM dah memperkenalkan Delima, yang mana dalam Delima tu ada kerjasama antara Google, antara Apple dan juga Microsoft, yang mana ketiga-tiga nama besar ni diletakkan di bawah inisiatif Delima ni, yang mana guru dan ibu bapa dan juga anak murid dan murid kita boleh mempunyai akses di situ. Tetapi macam saya kata tadilah, dia bergantung kepada apa yang kita ada, capaian internet apa yang kita ada. Tetapi KPM dah pun menyediakan platform tersebut yang kita panggil Delima untuk anak-anak murid kita capai dan juga untuk guru-guru kita menyebarluaskan apa sahaja konten yang mereka ada di situ. Memang dah ada dan memang ramai dan banyak sekolah yang dah pun menggunakan apa yang tersedia tu. Satu lagi cikgu, okey, tadi kita sebut tentang potensi kan, apa yang potensi yang terkedepan. Kalau sebelum ini untuk setiap darjah ataupun setiap tingkatan itu syarikat penerbitan buku berlumba-lumba untuk mewujudkan buku rujukan, buku latihan dan sebagainya. Bagaimana cikgu melihat tentang potensi dunia maya ini, tentang bentuk-bentuk latihan model baru dari segi online? Adakah sekarang ni ada pengeluar-pengeluar ataupun syarikat penerbitan yang sudah mula memasarkan latihan-latihan berbentuk online ataupun yang lebih IT savvy ni, atau masih belum diteroka bentuk sebegini? Cikgu lihat bagaimana? Saya nampak benda tu dah mula ada pada tahun lepas lagi, yang mana syarikat-syarikat buku ni mereka dah tak boleh nak jual buku secara fizikal, tapi mereka come up with yang saya nampak kita panggil
lembaran-lembaran secara dalam bentuk digital PDF kan, dan juga video-video pembelajaran yang yang para guru boleh subscribe dan muat turun, dan juga website-website yang saya nampak yang mana para guru boleh muat naik mereka punya lembaran dan menjadikan dia interaktif. Itu yang saya nampak potensi-potensi bagi mereka yang dalam industri buku. Kalau dulu lebih kepada fizikal, tapi sekarang ni mereka boleh ambil peluang daripada itu untuk memudahkanlah proses pembelajaran itu disampaikan oleh guru-guru. Dan tapi macam yang kita bincangkan awal tadi, tak semua boleh dapat manfaat tu, tetapi benda itu ada potensi untuk dikembangkan pada masa akan datang. Tentang TV pendidikan pula, cikgu rasa bagaimana? Bagaimana cikgu boleh nasihatkan kepada pelajar supaya memanfaatkan sepenuhnya? Tak kisahlah TV pendidikan ataupun didik TV KPM dan sebagainya. Saya kira rakan-rakan di pejabat berusaha keras untuk menerbitkan konten supaya pelajar ni dapat manfaat daripada TV pendidikan ini. Pandangan cikgu? Itu antara benda yang sangat baik yang KPM telah perkenalkan, didik TV itulah kan antaranya. Macam anak saya sendiri lah, walaupun anak saya tu dia high functioning autism dan dia belum lagi masuk ke sekolah rendah, tapi bila dia terbuka satu masa tu, dia terbuka didik TV itu, dia boleh stay kerana dia dapat seolah-olah melihat cikgunya berada di hadapan. Itu saya kira satu benda yang sangat baik. Konten yang telah para guru kita persediakan untuk dikongsi kepada anak murid memang maknanya sangat berkesan, walaupun dia cuma mengajar di hadapan kamera tanpa interaksi one-to-one dapat interaksi secara face-to-face dengan anak murid. Saya kira ia adalah satu inisiatif yang sangat baik dan boleh dicapai oleh lebih ramai pelajar, tak kira mereka berada di mana, tak kira apa peringkat mereka sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kalau mereka sukakan, kalau cikgu mereka itu sangat baik dari segi penyampaiannya, dia tak mustahil untuk murid sekolah rendah dia akan lihat juga apa yang sekolah menengah belajar. Seperti mana yang saya cakap tadi, pengalaman saya sebagai seorang bapa, anak saya autism tu dia boleh duduk dan tengok. Maka itu saya kira rakan-rakan guru kita telah berjaya menjadikan konten yang sangat baik, dan KPM pun dah menyediakan satu platform yang berkesan untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid kita. Itu juga salah satu bentuk PDPR yang berbeza berbanding sesi pembelajaran atau one-to-one di Google ataupun apa-apa saja platform cikgu ya. Baiklah, kita pun dah menghampiri ke penghujung diskusi kita. Kita nak dengarkan mungkin kata-kata semangat pada guru-guru dan juga ibu bapa yang nak berdepan pelbagai kerenah untuk menguruskan anak-anak dalam sesi PDPR ni. Wadi, kalau boleh berikan sedikit kata-kata penguat semangat untuk guru-guru dan juga guru ni dan juga ibu bapa ni terus support anak-anak dalam proses PDPR. Wadi. Okay, so kepada guru-guru yang sedang menonton, saya cuma nak ucapkan terima kasihlah terlebih dahulu kerana kehadiran anda dalam kehidupan murid ataupun pelajar anda itu, termasuklah Cikgu Firdaus, sangat penting. Hidup saya pun berubah kerana cikgu ataupun guru yang pernah muncul dalam hidup saya. Kerana cikgu ni mereka bukan berikan pendidikan sahaja, namun membentuklah personality dan akhlak saya. So saya harap cikgu untuk memberikan kata semangat ni, saya harap cikgu sedar dan tanggungjawab cikgu ni sebenarnya sangat berat dan mulia. Kerana masa depan negara kita bergantung kepada pengajaran yang dilakukan oleh cikgu. Dan anak-anak kita ni semua dia bakal menjadi pemimpin negara dalam pelbagai sektor lah. Tak kira lah, bukan setakat politik je apa. Mereka buat bisnes pun mereka ni sebenarnya pemimpin, mereka menjana pendapatan dan sebagainya. Oleh itu, saya harap guru sedar yang guru ini memang merupakan satu aset yang sangat penting untuk negara, terutamanya apabila guru dapat melakukan yang terbaik walaupun dalam keadaan yang agak sukar pada masa kini berbanding dahulu kerana pelbagai suasana yang telah berubah, kerana ini bukan sahaja demi pelajar tetapi juga negara lah. Okey, kepada ibu bapa pula saya rasa memang apa yang dikatakan tadi juga penting kerana PTPR ini hanya akan berjaya dengan partisipasi serta dedikasi penuh daripada ibu bapa. Mereka yang boleh membantu anak-anak dalam mendapatkan maklumat berkaitan dengan PDPR, memastikan mereka mengikut arahan dan tugas yang telah diamanahkan oleh cikgu dan sebagainya. Jadi ibu bapa juga harus sedar. Saya rasa kalau saya tak cakap semua, kebanyakan ibu bapa pun semestinya sayanglah terhadap anak-anak mereka dan mahukan yang perkara yang terbaik.
Dan saya selalu cakap dengan anak muda ataupun para pelajar yang nasib kehidupan seseorang manusia ni, peluang tertinggi untuk mereka mengubah nasib diri adalah apabila mereka belajar dengan rajin-rajin supaya mereka mempunyai masa hadapan yang lebih cerah. Jadi perkara ini mungkin kadang-kala ibu bapa rasa ala rimas lah, kena aturkan kan semua arrangement, non-stop everything. Mereka juga kena belajar macam mana nak download Google Meet lah, Zoom dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ini adalah satu-satu perkara yang mempunyai peluang besar untuk mengubah nasib hidup anak anda. Jadi saya harap ibu bapa pun boleh bersemangat lah, walaupun ini memang saat yang pahit untuk some of us, kita harus lalui. Ini kehidupan dan saya harap kita semua dapat tempuhi tempoh-tempoh pandemik ini. Baik cikgu, juga apa agaknya nasihat kepada tak kira lah guru-guru, rakan guru ke, ibu bapa dan juga murid? Okey. YB tadi dah kira dah kulhum kan apa yang saya cakap tadi. Apa yang saya nak sampaikan. Tapi saya sebenarnya daripada perspektif seorang pendidik, sebagai seorang bapa, pertama sekali kita kena sentiasa bersabar, kita kena sentiasa tabahlah dalam keadaan pandemik ini, sebab ia memang memberi kesan kepada sesiapa sahaja, sama ada kepada ibu bapa, kepada para pendidik, kepada murid-murid itu sendiri. Tapi kita kena ada sentiasa buka peluang untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain supaya kita dapat mencari solusi yang terbaik kepada anak-anak murid kita, kepada anak-anak kita sendiri, sebab kita mungkin dah tak ada apa dah, tapi untuk generasi yang bakal mengganti kita nanti, kita kena persiapkan mereka. Dan satu lagi, sebenarnya dalam tempoh kita pandemik sekarang, kita buat PDPR dalam satu norma yang sangat baharu, kita sebenarnya dapat mencongkit bakat-bakat baru, peluang-peluang kerja yang sebelum ni kita tak expect pun benda tu akan muncul ketika pandemik ini. Seperti contoh, bila anak-anak kita terdedah dengan teknologi, sebenarnya anak-anak kita belajar dengan lebih cepat melalui teknologi dan mereka dapat akses kepada maklumat yang lebih pelbagai. Kalau sebelum ni mereka hanya tahu dalam konteks sekolah, tetapi apabila mereka diperkenalkan dengan teknologi, mereka dapat pergi lebih jauh, pengetahuan mereka lebih baik dan cara mereka berkomunikasi lebih meluas lagi. So sebenarnya dia adalah it's a blessing in disguise lah. Dalam keadaan macam ni, sebenarnya anak-anak kita belajar sesuatu benda yang baru. Dan sebenarnya juga saya nak sharekan sedikit, macam anak saya tadi tu, baru saya tahu bakat dia tu bukan saja bakat melukis, tetapi membuat photo manipulation. Saya kata, oh okey, ini satu benda yang saya tak expect. Bila dia bermain dengan gadget, rupanya dia belajar sesuatu, tapi kena ada kawalan. Dan sebab itu komunikasi antara ibu bapa, pada guru sangatlah penting bagi memastikan kita punya objektif untuk menyampaikan pendidikan itu tercapai dengan baik. Dan insya-Allah bila perkara ini kita sentiasa lihat, sentiasa lakukan, insya-Allah kecemerlangan itu akan boleh diperolehi walaupun dalam tempoh pandemik ini. Baik, Cikgu Ahmad Firdaus bin Abdullah Tahrin, Ketua Program 2 di Jenius Kurnia bahagian Jenius Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kita petang ini. Juga Yang Berhormat Puan Jamaliah binti Jamaluddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama. Terima kasih juga YB. Terima kasih kepada kedua-duanya atas sumbangan idea dan juga pengalaman yang cukup bernas pada petang ini. Saya sangat-sangat menghargai dan saya pasti Yawas juga cukup menghargai sumbangan idea dan juga pandangan yang dikongsikan pada petang ini. Kepada para guru, terus committed dan berkarya lebih kreatif lagi untuk menarik perhatian anak-anak murid dalam sesi PDPR ini. Kepada para pelajar, terus memberi komitmen, jangan skip kelas, jangan skip latihan, kerana ini adalah satu sesi ataupun satu tempoh untuk kita mencongak ataupun menjana masa depan kita sama ada berjaya ataupun tidak. Sesi PDPR ini akan membantu untuk kita pada sesi yang berikut-berikutnya. Dan juga kepada ibu bapa, terus setia mendukung anak-anak kita dalam sesi pembelajaran.
saya pasti komitmennya agak tinggi, tapi kita perlu terus berganding bahu bersama dengan guru-guru untuk memastikan pembelajaran anak kita terus cemerlang dan mencapai keputusan yang baik nanti dalam pemeriksaannya seterusnya. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Yawas pada petang ini dalam sesi live di Facebook kita, dan selepas ini saya pasti Yawas akan berkongsi sesi live kita ini di Facebook, dan terus saja tekan butang share untuk lebih ramai lagi mendapat manfaat. Terima kasih atas perhatian anda pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada forum yang akan datang. Terima kasih YB, terima kasih Cikgu, terima kasih juga kepada anda semua yang terus kekal setia menonton dari jam 5 petang tadi. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.